Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan alat tulis. Kalau sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, kita sudah berada tema yang kedua iaitu kesihatan dan kebersihan. Unit yang keempat, bahaya dalam senyap. Tajuk yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini, ibarat musuh dalam selimut. Dalam standard pembelajaran 2.1.2. Dalam standard kandungan 2.1 ini, kita akan mengikuti asas membaca dan memahami. Dalam standard pembelajaran 2.1.2, kita akan membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Objektif kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mencari 11 makna perkataan dan meneliti ejaan menggunakan kamus dan media elektronik dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, ia akan berjaya dan bermakna sekiranya murid dapat mencari 9 daripada 11 makna perkataan dan meneliti ejaan menggunakan kamus dan media elektronik dengan betul secara individu. Mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 5, kemahiran membaca. Murid-murid, ambil buku dan buka muka surat 26. Jadi, kita teruskan. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan poster yang terdapat di dalam buku teks kamu. Ya, ibarat musuh dalam selimut. Jadi, kita akan baca poster ini bersama-sama. Kamu boleh merujuk buku teks kamu ketika cikgu membaca poster ini. Kamu dah bersedia? Jadi, mari kita baca bersama-sama. Ibarat musuh dalam selimut. Farisha sedang membaca poster tentang penyakit berbahaya dalam internet. Kakaknya membantu dia mencari makna perkataan yang sukar berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut. Penyakit berbahaya. Influenza, jangkitan pada salur pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. COVID-19, keluarga virus seperti sindrom pernafasan akut yang teruk, SARS. SARS. Jangkitan pada salur pernafasan. Ketiga, demam campak. Jangkitan akut terhadap kanak-kanak disebabkan oleh virus measles. Pesakit mengalami gejala jangkitan pernafasan dan ruam pada kulit. Polio. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan kekal. Penyakit ini membawa maut jika berlaku kegagalan pernafasan. Tanda-tanda awal sesama, muntah, demam, cirit-birit, sakit tekak, sukar bernafas, batuk, sakit kepala. Pencegahan awal, kerap basuh tangan dengan cara yang betul. Kerap basuh tangan dengan cara yang betul. Kedua, tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin. Ketiga, guna pelitup muka. Seperti ini. Keempat, jaga kebersihan persekitaran di rumah dan di tempat awam.
Elakkan diri daripada individu yang bergejala. Jumpa doktor jika mempunyai tanda-tanda awal gejala. Ambil suntikan vaksin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi murid-murid, ini ialah poster tentang penyakit yang berbahaya di mana Farisha telah membaca poster ini dalam internetnya. Terdapat beberapa perkataan warna merah yang Farisha tidak dapat memahami maksud-maksud perkataan tersebut. Sebelum itu, mari kita lihat poster ini satu persatu. Ya, penyakit berbahaya yang dibaca oleh Farisha iaitu pertama influenza. Ya, sejenis penyakit yang berjangkit melalui salur pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Yang kedua, COVID-19. Ya, sekarang ini pun kita sedang dilanda dengan virus COVID-19. Ya, virus ini seperti sindrom pernafasan akut yang teruk SARS yang juga menyerang sistem ataupun salur pernafasan. Yang ketiga, demam campak. Demam campak ini sering menjangkiti kanak-kanak disebabkan oleh virus Measles. Ia juga akan menyebabkan jangkitan pada salur pernafasan dan ruam pada kulit. Yang keempat, polio. Penyakit disebabkan oleh virus polio, menyerang sistem saraf dan boleh menyebabkan kelumpuhan kekal. Sekiranya ia tidak boleh dikawal, ia boleh menyebabkan ataupun membawa maut. Tanda-tanda awal penyakit-penyakit ini selesema, muntah, ya, demam, cirit-birit, sakit kepala, sukar bernafas, batuk dan sakit tekak. Ya, ini antara tanda-tanda awal pesakit diserang penyakit-penyakit tersebut. Tanda-tanda awal ini bukanlah bermakna dalam 2-3 hari kamu mengalami tanda-tanda disebutkan, kamu telah mengatakan diri kamu mengalami penyakit yang berbahaya. Ya. Dia perlu mendapatkan pemeriksaan doktor untuk pengesahan penyakit-penyakit ini. Pencegahan awal ini amat penting untuk kita lakukan, ya, sebelum kita terlibat ataupun dijangkiti penyakit yang berbahaya ini. Jadi kita telah kongsikan cara-cara mencegah penyakit-penyakit ini daripada dijangkiti oleh kita. Jelas ya murid tentang poster ini? Jika jelas, mari kita bantu Farisha untuk mencari makna-makna perkataan yang terdapat di dalam poster. Dan cikgu pasti juga kamu tertanya-tanya apakah makna perkataan tersebut. Ya? Jadi dengan merujuk kamus elektronik, kamu boleh mencari makna perkataan yang diberikan dan kamu perlu salin makna-makna tersebut supaya pada masa akan datang kamu akan dapat memahami maksudnya dan tidak perlu lagi merujuk kamus. Jadi dah bersedia untuk mencari? Mari kita bantu Farisha. Kakak, ada perkataan yang saya tidak faham maknanya. Kalau begitu, mari kita cari makna perkataan itu dalam kamus. Okey, murid-murid sudah bersedia dengan kamus elektronik? Ya, kamu boleh menggunakan tablet, telefon pintar ataupun laptop untuk kamu mencari ataupun merujuk makna-makna perkataan tersebut. Sekiranya kamu tidak mempunyai peranti yang lebih, kamu boleh merujuk kamus. Ataupun mari kita carinya bersama-sama. Baiklah, dengan merujuk kepada kamus elektronik Dewan Bahasa dan Pustaka, mari kita lihat apakah maksud virus. Virus ialah kehidupan seni yang menyebabkan penyakit dan menularkannya. Jadi virus ini sangat halus, ya, tidak boleh dapat dilihat dengan mata kasar dan menyebabkan penyakit serta menularkan penyakit itu menjadi lebih serius. Mari kita lihat perkataan yang kedua.
kita lihat isi yang seterusnya. Okey, apa pula maksud saraf? Saraf ialah urat-urat yang menghubungkan otak dengan bahagian-bahagian lain dalam tubuh badan kita. Itulah maksudnya saraf. Kita teruskan dengan makna perkataan yang seterusnya. Ya, murid-murid, makna perkataan seterusnya ialah perkataan kelumpuhan. Apa makna dia? Keadaan lumpuh, ya. Seseorang yang mengalami kelumpuhan, dia tidak boleh bergerak, ya. Melihat pada kelumpuhan yang dialaminya. Kelumpuhan berlaku sekiranya berlaku kerosakan pada saraf. Mungkin sebab akibat kemalangan, jatuh, pemedahan dan sebagainya. Jadi murid-murid kena berhati, ya, sebelum kita terjebak ataupun mengalami kelumpuhan, kita perlu menjaga diri kita sebaik-baiknya. Jom kita lihat makna perkataan yang seterusnya. Selesema. Apa makna selesema? Penyakit mudah berjangkit yang menyebabkan pengidapnya demam serta berhingus. Ya, ini selalu kita alami ketika musim sejuk ataupun musim panas, ya. Banyakkan minum air untuk mengelakkan penyakit-penyakit selesema ataupun demam. Mari kita lihat makna perkataan yang seterusnya. Cirit-birit, ya. Cikgu pasti setiap orang pernah mengalami keadaan cirit-birit ini. Apa maksud cirit-birit? Ya, sakit terberak-berak. Ya, kita membuang air besar selampau kerap, ya, cirit-birit. Kita teruskan dengan perkataan yang seterusnya. Perkataan seterusnya iaitu bersin. Jadi kita lihat apakah perkataan bersin ataupun maksud bersin. Keluar udara dengan tiba-tiba dari mulut dan hidung akibat rangsangan di saluran pernafasan. Pernah tak murid-murid terasa nak bersin? Ya, bila kita tercium bau-bau yang pedas, ya, macam bau lada tengah masak, kan? Kita cium, ia akan mengganggu saluran pernafasan menyebabkan kita bersin. Ada juga orang yang alah kepada benda-benda yang berbulu. Contohnya bulu ayam, bulu kucing, ya, boleh menyebabkan ia bersin. Iaitu maksud bersin, ya. Udara yang keluar dari mulut dan hidung akibat rangsangan di saluran pernafasan. Jadi kita teruskan dengan makna perkataan yang seterusnya. Perkataan yang terakhir ialah suntikan. Apa maksud suntikan? Hasil menyuntik atau menyuntikkan. Ya, suntikan selalunya dilakukan di bahagian urat tubuh badan. Jadi kita telah berkongsi 11 perkataan, ya, berdasarkan poster yang dibaca oleh Farisha. Ya. Selain daripada menggunakan media elektronik, kamu boleh juga merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi murid-murid ada 11 perkataan yang kita cari. Untuk memahamkan kamu, mari kita lengkapkan soalan yang cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, kita perlu melengkapkan soalan-soalan ini. Ya, cikgu telah sediakan jawapannya. Virus, suntikan, gejala, saraf, jangkitan, bersin. Ya, jadi ada 6 perkataan yang kita telah tahu maknanya dan 6 soalan yang perlu kamu lengkapkan, ya, berdasarkan jawapan-jawapan yang telah diberikan. Jadi mari kita baca bersama-sama. Sementara cikgu baca, kamu boleh menyesuaikan ataupun meletakkan perkataan tersebut di dalam ruangan kosong. Selepas ini kita akan membincangkan jawapan yang tepat. Dan cikgu mengharapkan kamu benar-benar faham tentang makna perkataan yang kita berkongsikan sebentar tadi.
Yang pertama, badan Amar ditumbuhi bintik-bintik merah menunjukkan dia mengalami tempat kosong, demam campak. Okey ya, fikir ya, apa jawapan yang tepat bagi soalan yang pertama. Okey, yang kedua, kita akan menerima tempat kosong imunisasi sejak lahir lagi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, rujuk soalan yang cikgu kemukakan ini. Yang ketiga, Haziq segera menutup mulutnya ketika tempat kosong lalu membasuh tangannya. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, tempat kosong ini menyerang sistem saraf dan boleh menyebabkan kelumpuhan. Yang kelima, ibu mengidap penyakit tempat kosong sejak terjatuh di dalam bilik air. Yang keenam, tempat kosong. Kuman yang menyerang paru-paru Pakcik Alim sangat kuat. Berdasarkan 6 persoalan yang cikgu mukakan ini, cikgu ada sertakan jawapannya di bahagian atas. Kita telah berbincang makna perkataan-perkataan tersebut. Murid-murid telah dapat jawapan yang sebenarnya. Cikgu mengharapkan selepas kita berbincang ini, murid-murid dapat betul 6/6. Okey, dah bersedia untuk membincangkan jawapan? Jadi mari kita teruskan. Okey, baiklah murid-murid, kita akan menyemak jawapan ini satu persatu. Yang pertama, jawapannya gejala. Ya. Yang kedua, suntikan. Ketiga, bersin. Keempat, virus. Kelima, saraf. Dan yang terakhir, jangkitan. Betulkah tekaan murid-murid? Jika betul, anda memang hebat. Ya. Okey, baiklah murid-murid, cikgu hanya kongsikan 6 perkataan sahaja di sini. Jadi, di sini cikgu ingin kamu membina lagi 7 perkataan daripada perkataan yang kita pelajari dan jadikan dia ayat. Tulis ayat kamu di dalam buku tulis tata bahasa. Kamu boleh kongsikan jawapan itu dengan guru bahasa Melayu kelas kamu. Ya. Pastikan kamu membina ayat dengan betul setelah kamu memahami makna perkataan tersebut. Selamat mencuba. Baiklah murid-murid, kita dah tiba di penghujung video. Sebelum itu, cikgu ingin kongsikan nilai murni yang terdapat dalam topik kita pada hari ini, iaitu aspek menjaga kesihatan dan kebersihan. Ya, kita perlu menjaga kesihatan dan kebersihan kita untuk memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat sentiasa. Ya, sekiranya kamu mempunyai gejala-gejala tertentu, kamu boleh terus pergi ke klinik untuk mendapatkan nasihat dan rawatan daripada doktor. Ya, pastikan langkah pencegahan yang pertama, kita perlu menjaga kebersihan diri. Ya, mandi dengan bersih menggunakan sabun, basuh tangan apabila memegang benda-benda yang kotor. Ya, minum air mencukupi 8 gelas sehari. Ya, pastikan kamu mengamalkan kehidupan yang bersih supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. Terutamanya pada musim COVID ini, pastikan kamu bersentiasa berada di rumah dan patuhilah SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ya, kita hanya mampu berdoa semoga COVID-19 ini lenyap di muka bumi ini dan kita akan bersekolah seperti biasa. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada kongsikan juga link Google Form. Kamu boleh scan QR code ini ataupun kamu boleh pergi ke link video di bawah cikgu ini. Cikgu ada sertakan link Google Form ini. Kamu boleh isi maklumat dan jawab soalan berkaitan dengan tajuk. Semoga perkongsian cikgu pada kali ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Ya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.